Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam Live Notes. Bukan Death Note tapi Live Notes. Alhamdulillah, hari ini dah masuk hari yang ke-7 Ramadan. Berbaki lagi 23 hari. Masih ada masa untuk kita berbanyakkan amal kita dan berusaha untuk fahami Al-Quran. Jadi sepanjang 7 hari di bulan Ramadan ni, adakah kita dah jumpa apa yang kita cari selama ni? Kalau belum, tak apa. Ramadan ada 30 hari untuk kita lalui. 30 hari mencari Tuhan. Jadi itulah tajuk kita pada hari ini, 30 hari mencari Tuhan. Okey. Sebelum kita pergi jauh kepada tajuk tu, apa kata kita tengok dulu dalam juzuk yang ke-7 ni. Actually dalam juzuk yang ke-7 ni ada surah Al-An'am. Dan lebih kurang 3/4 daripada juzuk ke-7 ni adalah penceritaan daripada surah Al-An'am. Surah ni adalah surah Makiyah. Pertama, kalau kita go through daripada juzuk 1, sebelum ni semua surah adalah surah Madaniyah. Jadi ini adalah surah pertama, surah Makiyah. Surah Makiyah adalah surah yang turun di Mekah dan surah Madaniyah adalah surah yang turun di Madinah. And surah Al-An'am ada 165 ayat. Ada dua keistimewaan surah ni yang kami nak share. Yang pertama adalah surah ni turun secara terus, langsung kepada Nabi. Yang mana berbeza dengan surah panjang yang lain yang turun sikit-sikit. Dan yang kedua, waktu surah ni turun, 70,000 malaikat yang memiliki zajlun, iaitu suara yang keras lagi memekik, berhimpun sambil mengucap tasbih dengan penuh ketulusan. Kenapa kami share keistimewaan ni? Sebabnya ialah ia sangat signifikan dengan tema dari surah yang menekankan tauhid dan juga larangan mempersekutukan Allah dalam hati. Sebab tu permulaan surah ni pun banyak Allah menceritakan tentang ciptaan-ciptaan Allah. Jadi ada satu kisah yang agung yang Allah rakamkan dalam surah ni untuk mendukung tema tu. Kisah apa? Kisah seorang Nabi yang menolak segala kepercayaan jahiliah di sekelilingnya dan berusaha mencari Tuhan yang sebenar, iaitu kisah bapa kita Nabi Ibrahim AS. Menurut sejarah, masyarakat di sekeliling Nabi Ibrahim pada waktu tu menyembah bintang, planet dan berhala lah sebagainya. Tapi Nabi Ibrahim merupakan salah seorang yang terlindung dari kekarutan ni. Allah bagi Nabi petunjuk sejak Nabi kecil lagi. So boleh dikatakan Nabi ni fitrahnya suci. Sebab itulah hati dia yang memerotak dengan keadaan sekeliling tu membuatkan dia tergerak untuk bercakap dengan ayahnya sendiri, untuk menasihati ayahnya sendiri yang turut menyembah bintang dan berhala tu. Inilah yang termaktub dalam surah Al-An'am ni, ayat yang ke-74. Mari kita tengok dalam juzuk yang ke-7 surah Al-An'am, ayat yang ke-74. Allah berfirman, maksudnya, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapanya Azar, patutkah ayah menjadikan berhala-berhala sebagai tuhan-tuhan? Sesungguhnya aku melihatmu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. So Nabi Ibrahim tegas dan terus terang pada ayahnya sendiri tentang kekarutan yang dilakukan. Even Nabi Ibrahim belum lagi bertemui Tuhan yang sebenar, tapi fitrah dia yang bersih sejak kecil tu membuatkan dia menolak Tuhan-Tuhan yang disembah oleh masyarakat dan ayah dia sendiri. Maka bermulalah perjalanan Nabi Ibrahim. Daripada ayat yang ke-75 hingga 79 banyak Allah cerita. Kalau kita tengok balik Al-Quran, Allah berfirman dalam ayat 75, dan demikianlah kami perlihatkan kepada Nabi Ibrahim kebesaran dan kekuasaan kami di langit dan di bumi, dan supaya menjadilah ia dari orang-orang yang percaya dengan sepenuh-penuh yakin. Jadi ditakdirkan Allah, Nabi Ibrahim tergerak hati untuk melihat semula alam, untuk melihat sembahan-sembahan yang disembah oleh masyarakat waktu itu. Dan bila dia nampak bintang-bintang planet yang muncul dengan cahaya yang berseri-seri, dia tergerak untuk mengatakan itu lebih layak menjadi Tuhan dari berhala-berhala yang disembah oleh kaum dia juga. Fitrah Ibrahim menganggap tak mungkin sesuatu yang berupa berhala dari batu atau patung atau kayu boleh menjadi Tuhan. Sebab jelas dari penglihatannya, berhala-berhala itu tak berkuasa pun nak mencipta, nak bagi rezeki, nak mendengar, malah menyahut. So akhirnya dia meluahkan apa? Bila mana dia nampak bintang. Dalam ayat 76, maka ketika berada pada waktu malam yang gelap, ia melihat sebuah bintang bersinar-sinar. Lalu ia berkata, hadza rabbi, inikah Tuhanku. Kemudian apabila bintang itu terbenam, ia pula berkata, la uhibbul afilin, aku tidak suka kepada terbenam yang hilang. Dan yang kedua, bila mana Nabi Ibrahim nampak pula bulan. Kemudian apabila dilihatnya bulan terbit menyinarkan cahayanya, dia berkata perkataan yang sama, ungkapan yang sama, hadza rabbi, inilah Tuhanku. Maka setelah bulan itu terbenam, berkatalah dia, demi sesungguhnya jika aku tidak diberikan petunjuk oleh Tuhanku, nescaya menjadilah aku dari kaum yang sesat. Dan seterusnya dalam ayat yang ke-78,
Kemudian apabila dia melihat matahari sedang terbit menyinarkan cahayanya, berkatalah dia, inikah Tuhanku, ini lebih besar. Hadza Rabbi, hadza akbar. Tapi sesungguhnya bila mana matahari terbenam, setelah matahari terbenam, dia berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri bersih dari apa yang kamu sekutukan. So itulah yang Nabi cakap kepada kaum dia. Dan dalam ayat 79 Nabi sambung, sesungguhnya aku hadapkan muka dan diriku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi, sedang aku tetap di atas dasar tauhid, dan bukanlah aku dari orang-orang yang menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Jadi apa ibrah yang kita boleh dapat daripada kisah perjalanan hidup Nabi ni? Kalau kita tengok pada awalnya, kita dapat lihat ketegasan Nabi Ibrahim dalam menolak segala kekarutan yang dilakukan oleh masyarakat waktu itu. Sifat ni sangat diperlukan oleh kita sebagai seorang Muslim dalam nak mempertahankan akidah dan agama kita lah. Sifat yang tegas dan berterus terang terhadap akidah Islam. Tanpa rasa takut dan gentar, akidah Islam ni perlu untuk kita war-warkan, untuk kita jelaskan. Dan tanpa ada sikap berpura-pura atau nak ambil hati, sebab mungkin yang buat maksiat tu adalah kawan baik kita, family kita, tak kisahlah. Perlu juga untuk kita pamerkan Islam ni, untuk kita jelaskan kepada mereka Islam ni yang sebenar. Seterusnya, semua orang lahir dengan fitrah Islam, fitrah yang suci. Tapi jahiliah lah yang mencorak hidup kita dan memesongkan fitrah kita. So benda pertama yang kita perlu lakukan bila mana kita ada mindset untuk berubah adalah buang dulu jahiliah yang dah bersarang dalam diri kita ni. Step ni memang sangat penting, sangat perlu. Analoginya seperti sekarang ni mungkin ramai yang orang yang buat kek, betul tak? Lepas kek dah siap, kita nak letak kek tu dalam bekas. Bila kita ambil bekas, tiba-tiba kita nampak ada tai cicak dekat dalam bekas tu. Apa kita akan buat? Sanggup tak kita nak letak kek yang sedap tu dalam bekas tu? Tak kan? Mesti kita akan bersihkan dulu bekas tu, kita akan buang tai cicak tu. Sama lah juga macam Islam ni. Islam tak boleh bercampur dengan jahiliah yang kotor. Jadi first step, kita kena buang dulu kekarutan jahiliah yang kita rasa ada pada diri kita ni. Kemudian barulah kita buka hati kita ni untuk terima Islam. Bila orang ajak kita kepada kebaikan, jangan simply tolak, cuba untuk terima. Pandang, tadaburlah kekuasaan Allah, pasti kita akan temui Tuhan kita kat situ. Teruskan mencari, masih ada masa 30 hari mencari Tuhan. Wallahu alam. Yang benar LN